Santap malam lawannya ikan bawal dimakan kera. Salam hangat saya ucapkan sebagai awal pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi untuk menonton video saya pada kali ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Suhaini binti Rejab, pensyarah bagi kod khusus BMMB 1134, keterampilan berbahasa atas kesudian beliau untuk menyaksikan tayangan video pentadsiran berterusan saya yang berkaitan dengan isu dan halangan dalam keterampilan berbahasa. Baiklah, sebelum kita memulakan tayangan video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Siti Nurul Syuhaili binti Nurhan dari kelas BM1 PPISMP ambilan Jun 2023, keluaran Jun 2028. Baiklah, itu sahaja dari saya. Selamat menonton. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2021, keterampilan membawa maksud kecekapan atau kemampuan yang tinggi dan berbahasa pula bermaksud mempunyai bahasa, menggunakan bahasa dan bercakap dalam sesuatu bahasa. Maka definisi keterampilan berbahasa dapat disimpulkan sebagai kecekapan dan kemampuan seseorang menggunakan bahasa dan bertutur dalam sesuatu bahasa. Keterampilan berbahasa merangkumi beberapa aspek yang terdiri daripada aspek lisan, iaitu mendengar dan bertutur, serta aspek bukan lisan seperti membaca dan menulis. Keterampilan ketika berkomunikasi dengan orang lain merupakan salah satu aspek yang penting ketika kita berbicara. Keterampilan ketika berkomunikasi dengan orang lain merupakan salah satu aspek yang penting ketika kita berbicara. Keterampilan ketika berbahasa juga menunjukkan identiti kita sebagai masyarakat Melayu yang sebenar. Ramai yang beranggapan bahawa komunikasi merupakan sesuatu perkara yang mudah dilakukan. Namun realitinya, proses berkomunikasi amatlah sukar. Hal ini disebabkan oleh penguasaan kesantunan dan keterampilan dalam berbahasa tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Oleh itu, keupayaan dalam berkomunikasi, terutamanya pemilihan bahasa yang penting bagi mengelakkan berlakunya pergaduhan diakibatkan oleh salah faham semata. Halangan komunikasi bukanlah hal yang begitu asing lagi dalam diri kita, kerana kita akan berinteraksi dengan orang lain untuk mengetahui atau membincangkan tentang sesuatu perkara. Terdapat beberapa halangan komunikasi yang mengganggu interaksi antara individu atau sesuatu kumpulan. Pertama, maklum balas. Kedua, komunikasi sahala. Ketiga, penyampaian menerusi saluran kedua. Keempat, gangguan emosi. Dan yang terakhir ialah gangguan luaran. Halangan yang pertama iaitu maklum balas. Antara halangan yang dihadapi dalam komunikasi ialah maklum balas. Maklum balas bermaksud tindak balas daripada penerima kepada mesej yang disampaikan oleh penghantar. Namun begitu, jika tiada maklum balas yang diterima, maka maklumat yang disampaikan tersebut tidak diterima dan difahami dengan baik oleh penerima. Tambahan lagi, sekiranya tiada maklum balas yang diterima bererti maklumat tersebut tidak diterima dan diketahui oleh penerima dengan baik. Baiklah, marilah kita bersama-sama melihat contoh berkaitan halangan yang dihadapi dalam berkomunikasi melalui maklum balas. Baiklah murid, kamu faham tak apa yang cuba cikgu ajarkan pada hari ini? Ahmad, kamu pun tak faham apa yang cikgu cakap kan? Apabila seseorang guru sedang menyampaikan pengajaran, kemudian guru tersebut bertanyakan soalan kepada murid-murid, sekiranya mereka tidak memberikan sebarang respon terhadap soalan tersebut, bermaksud maklumat yang disampaikan oleh guru tidak diterima dengan baik. Kesannya, proses pengajaran dan pembelajaran tidak akan berkesan dan akan menyebabkan murid tidak mahir dengan mata pelajaran yang diajarkan kerana mereka tidak memahami perkara yang disampaikan oleh guru tersebut. Apa khabar? Okay. Contohnya, kita sedang bertanyakan khabar kepada penerima. Sekiranya penerima tidak memberikan sebarang respon atau lambat memberikan respon setelah diulang sebanyak 3 kali, bermaksud mesej tersebut tidak diterima oleh penerima.
Ketiadaan maklum balas daripada penerima menyebabkan komunikasi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Seterusnya, halangan dalam berkomunikasi juga adalah disebabkan oleh komunikasi sehala. Komunikasi sehala merupakan proses komunikasi yang tidak memerlukan maklum balas daripada penerima. Selain itu, komunikasi sehala juga bermaksud pengirim tidak menerima sebarang reaksi atau respon daripada penerima dan akhirnya menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar. Hal ini akan menyebabkan penghantar tidak menerima apa-apa respon daripada penerima berkaitan maklumat yang disampaikan. Perkara ini akan mengakibatkan komunikasi yang berlangsung tidak berjalan dengan lancar dan akan menyebabkan berlakunya kesalahfahaman. Baiklah, marilah pula kita melihat halangan dalam komunikasi berkaitan dengan komunikasi sehala ini. Pagi tadi, Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata mayat wanita itu ditemukan di dalam longkang oleh seorang pengawal keselamatan di Jalan Batu 23, Kuala Barang, Kuala Terengganu, jam 4. Misalnya, penyampai berita hanya menyampaikan maklumat tentang isu-isu semasa tanpa menerima tindak balas atau respons daripada pendengar. Penyampaian jenis ini hanya melibatkan komunikasi sehala tanpa memerlukan respons daripada pendengar. Balik, takut nanti bodoh nanti kata lama bodoh. Bagi dia macam tanya soalan. Silakan. Kalau ada lah. Contohnya, ceramah tentang kepentingan tulisan jawi dalam kalangan remaja yang sedang disampaikan oleh penceramah. Aktiviti ini melibatkan komunikasi sehala dan penyampai hanya bertindak untuk menyampaikan maklumat tentang topik tersebut. Tambahan lagi, gangguan saraf penerima merupakan antara halangan komunikasi yang wujud. Hal ini terjadi apabila seseorang mengalami kecacatan anggota pendengaran iaitu telinga. Dalam konteks ini, menurut Glenn Nicholas, Hospital Malaysia, penerima berkemungkinan menghadapi penyakit seperti pekak dan presbyakusis iaitu kehilangan pendengaran secara perlahan-lahan disebabkan oleh pertambahan usia. Kesannya, penerima mengalami kesulitan dalam mendengar dan memahami maklumat yang disampaikan oleh pengantar serta penerima tidak dapat memberikan sebarang maklum balas terhadap maklumat yang disampaikan. Macam manalah rumah kau ni? Ha? Tak ada satu pun makanan. Macam mana kau boleh hidup? Tingkap tak payah tutup. Tutup pintu je. Lagipun rumah ni tak ada orang nak masuk. Tak ada barang. Aku cakap dengan kau. Satu makanan pun tak ada dalam rumah. Kemah? Saya bagi abang bilik punya besar, bang. Abang tak selesa. Abang nak tidur dalam kemah? Serabutlah kepala otak aku ni. Bila cakap dengan kau. Sebab itulah kau tak ada bini. Tali sabut buat aku ni. Kau jangan banyak cakap. Dengan ini boleh juga dikatakan bahawa maklumat yang disampaikan kepada penerima yang mengalami gangguan saraf ini adalah seperti mencurahkan air ke daun keladi kerana dihalang oleh masalah fizikal dalaman yang dialami oleh penerima mesej tersebut. Penyampaian menerusi saluran kedua akan melibatkan dua atau lebih ejen dalam proses berkomunikasi atau boleh juga difahami sebagai orang tengah. Metod sebegini dikatakan mampu menjadi halangan dalam komunikasi kerana penyampaian maklumat daripada pemberi mesej kepada penerima mesej berkemungkinan tidak berkesan. Hal ini demikian kerana proses komunikasi daripada pengirim kepada ejen berkemungkinan tidak tepat sepenuhnya apabila sampai kepada penerima disebabkan tahap kefahaman, ingatan atau ketidaksediaan ejen tersebut untuk menyampaikan maklumat kepada penerima mesej yang sebenar. Kadang-kala penyampaian mesej tersebut menokok tambah mesej yang ingin disampaikan oleh pengirim. Baiklah, selanjutnya, marilah kita bersama-sama melihat contoh halangan dalam penyampaian menerusi saluran kedua. Amina, nanti tolong sampaikan dekat Ahmad, assignment kita perlu dihantar pada minggu hadapan ya. Baik cikgu, nanti saya sampaikan. Ahmad, tadi cikgu ada suruh sampaikan dekat kau, cakap dengan satu kelas, kerja khusus kita kena hantar bila? Kena hantar bulan depan. Lah, bulan depan ke?
Aku ingatkan minggu depan. Okeylah, nanti aku sampaikan. Pengirim ingin menyampaikan maklumat mengenai tugasan kerja yang dihantar pada minggu hadapan. Namun apabila menerusi saluran kedua, penyampai itu mengatakan bahawa tugasan itu perlu dihantar pada minggu hadapan. Situasi ini seperti seorang pensyarah menyampaikan arahan kepada salah seorang murid di kelasnya untuk menyampaikan maklumat berkaitan tarikh penghantaran kerja khusus kepada ketua kelas. Namun, murid tersebut telah memberikan informasi yang salah berkaitan tarikh untuk menghantarkan tugasan tersebut, menyebabkan timbulnya masalah semasa dalam komunikasi tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa komunikasi yang dijalankan menerusi saluran kedua menjadi penghalang kepada komunikasi yang berkesan. Di samping itu, gangguan emosi juga boleh menjadi penghalang semasa berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana penerima menerima dan memahami mesej berdasarkan apa yang dilihat dan didengar mengikut perasaan dan kehendaknya sahaja. Emosi seseorang akan mempengaruhi perwatakan, misalnya pertuturan, mimik muka, reaksi dan sebagainya ketika proses komunikasi sedang berjalan. Oleh itu, pengawalan emosi adalah amat penting untuk memastikan komunikasi tidak terganggu dan berjalan dengan lancar. Seseorang penyampai yang mengalami gangguan emosi perlulah memiliki nilai profesional yang tinggi agar tidak menjejaskan masalah emosi yang akan menyebabkan penyampaian maklumat tidak berkesan dan turut mempengaruhi emosi penerima mesej tersebut. Baiklah, marilah kita lihat halangan dalam komunikasi melalui gangguan emosi. Boleh tak cakap relax je? Cakap relax je. Ajar dia. Belajar lah Riz. Hai. Kau hina aku ya? Tak, tanya. Cuba Datuk cakap relax macam. Tajak lah. Kau hina aku sekarang ya? Tak, bukan. Rupanya aku sepak muka kau. Tak, mana ada. Aku tanya kau ni. Kau jangan aku sepak muka kau. Datuk relax. Kau tak tahu aku relax macam mana? Sebagai contoh, penyampai maklumat akan menyampaikan maklumat mengikut perasaan yang mereka sedang alami tanpa memikirkan objektif sebenarnya ingin disampaikan oleh penyampai maklumat tersebut. Semasa proses berkomunikasi, penerima akan berasa tertekan dengan maklumat yang diterima dan terus membuat kesimpulan tentang maklumat itu dengan perasaan yang marah. Hal ini akan menyebabkan kesan yang buruk setelah melontarkan perkataan dalam keadaan beremosi akan menjejaskan kehidupannya di masa akan datang. Sekiranya individu tersebut menerima mesej mengikut emosi, maka penerima tidak akan lagi memberikan respon selepas penyampai mengajukan pendapat yang beremosi seperti itu. Halangan komunikasi yang terakhir ialah gangguan luaran. Gangguan luaran bersinonimkan dengan gangguan yang datang dari persekitaran atau lebih dikenali sebagai faktor luaran penerima yang menyukarkan untuk mendengar dan melakukan proses berkomunikasi dengan berkesan. Antara gangguan yang terlibat ialah bunyi bising dari dalam maupun luar kawasan. Baiklah, mari kita lihat contoh halangan yang terakhir dalam komunikasi melalui gangguan luaran ini. Contoh yang dapat diberikan adalah bunyi bising dalam kawasan yang berhampiran. Apabila sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung, bunyi mesin rumput yang kuat sedang dipotong oleh pekerja kebun di kawasan yang berhampiran dengan kelas sehingga menyebabkan suara guru tenggelam dan tidak mampu didengar. Hal ini akan menyebabkan sesi pengajaran dan pembelajaran terganggu dan murid-murid menjadi tidak fokus semasa sesi pembelajaran dijalankan. Malah, murid-murid tersebut akan mula leka dengan dunia mereka sendiri atau membuat kerja lain dan akan menyebabkan penyampaian ilmu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Gangguan luaran ini amat mempengaruhi keberkesanan sesebuah komunikasi itu kerana gangguan tersebut akan berlaku secara langsung dan sukar untuk dikawal. Penerima akan membuat andaian sendiri mengenai mesej tersebut dan berkemungkinan kesalahfahaman akan berlaku disebabkan penerima mentafsir mesej itu dengan salah. Oleh itu, komunikasi yang berkesan tidak akan berlaku sekiranya terdapat gangguan daripada luaran ini. Isu mengenai keterampilan berbahasa menjadi bahan perbalahan bagi sesetengah masyarakat pada masa kini. Isu mengenai keterampilan berbahasa sering menjadi bahan perbalahan bagi sesetengah masyarakat.
pada masa kini, terdapat beberapa isu berkaitan keterampilan berbahasa, iaitu isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Isu-isu ini semakin diperkatakan pada masa kini, terlebih lagi dalam hak berkaitan menyuarakan sesuatu pendapat melalui cara yang tidak benar. Baiklah, marilah kita lihat pada isu yang pertama, iaitu isu bahasa. Dalam isu bahasa, penggunaan laras bahasa yang sesuai amatlah penting untuk dititik beratkan semasa dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Namun, pada masa kini, isu bahasa ini perlu dititik beratkan kerana semakin meningkat dari kalangan kita yang sering menggunakan laras bahasa yang salah seperti penggunaan bahasa rojak dan bahasa selanga yang semakin menjadi popular dalam kalangan remaja pada masa kini. Menurut Muhammad Syahmi bin Zulkifli dalam buku beliau yang bertajuk Isu dan Cabaran Bahasa Melayu di Malaysia dan di Peringkat Antarabangsa 2021, penggunaan bahasa rojak ialah satu jenis perbualan yang biasa dilakukan di Malaysia yang mencampurkan pelbagai jenis bahasa dalam satu pertuturan. Selain itu, penggunaan bahasa selanga juga turut menjejaskan penggunaan bahasa dalam kalangan remaja pada masa kini. Dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara, dikatakan bahawa bahasa selanga adalah ragam bahasa yang tidak rasmi dan tidak baku yang sifatnya tidak tetap atau mengikut musim. Marilah kita bersama-sama melihat contoh berkaitan dengan isu bahasa yang sering dilakukan oleh masyarakat kini. Ha? You tak biasa kawat ke Sarah? Oh my god, nasib baik I biasa kawat. Sebab time sekolah, I suka kawat-kawat macam tu. Sebab I bukan macam perempuan lain, I suka benda-benda lasar. Oh my god. Penggunaan bahasa seperti sebegini juga disebut sebagai bahasa rojak atau pencampuran bahasa asing yang popular dalam kalangan masyarakat pada masa kini yang menunjukkan ketidaktepatan dalam menggunakan bahasa Melayu yang sebenar. So making move, we making move. Tak ada jalan singkat, tak ada jalan pintas, nak duit tiga-tiga terpaksa kerja keras awet-awet. Korang tepikan macam ku pakai susu tercucuk. Dah masuk, dah undur, dah masyuk. Tengok bawah dia duduk, tak kisah dia hanggur. Alamak lupa nama, alamak. Contoh lain ialah bahasa selanga, iaitu penggunaan bahasa-bahasa yang baru seperti boy sepatutnya disebut sebagai baik, awik sepatutnya disebut sebagai teman wanita. Baiklah, isu yang seterusnya ialah isu budaya. Bahasa kesat ialah bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, misalnya kata makian, carutan, bidasan, hinaan, penghinaan dan sebagainya. Penggunaan kata-kata kesat ini kebiasaannya didengari daripada golongan remaja dan berkemungkinan besar berlaku akibat faktor luaran yang mempengaruhi pertuturan remaja yang menyebabkan perkara ini sudah menjadi budaya dalam kalangan remaja pada masa kini. Hal ini telah menjadikan satu budaya yang sangat membimbangkan kerana budaya santun yang telah dipraktikkan setelah sekian lama di Malaysia semakin luntur sejajar dengan pembangunan di negara Malaysia. Sepatutnya, budi bahasa dan akhlak menjadi sebahagian dan harus diterapkan dalam kehidupan anggota masyarakat kita. Namun lebih menyedihkan lagi, perbuatan tersebut juga turut dilakukan oleh orang dewasa yang sepatutnya menjadi contoh untuk golongan muda. Oleh hal yang demikian, perkara ini akan mempengaruhi penggunaan bahasa dan pertuturan seseorang individu tersebut. Berikut merupakan contoh berkaitan masalah yang berlaku dalam isu budaya ini. Bodoh. Bodoh. Kesian dengan kau ni. Aku akan dakwa kau sekarang, ya? Aku dah dekat balai. So kita akan ambil tindakan untuk kau yang bodoh. Bodoh. Bodoh simpan sikitnya. Ya nya, jangan bangang sangatnya. 2, 3, babi berlari. Engkau dah tinggal baru nak cari. Sebagai contoh, penggunaan kata-kata kesat semasa memarahi atau menegur orang lain. Bahkan, semasa bercakap seperti biasa sekalipun, pengguna tersebut tetap akan menyelitkan bahasa kesat dalam pertuturan mereka, menyebabkan mereka akan mudah terbiasa dan menganggap perkara itu adalah perkara yang biasa dilakukan. Kelompok yang menggunakan kata-kata kesat jelas menunjukkan bahawa
Hilangnya kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat kini kerana mereka bukan sahaja merosakkan diri sendiri, malah merosakkan pengguna bahasa apabila kanak-kanak atau remaja yang melihat perbuatan mereka turut terpengaruh. Baiklah, isu yang terakhir ialah isu media sosial. Dalam era globalisasi ini, kita lebih banyak menggunakan kemudahan media dalam komunikasi seharian kita. Kemudahan teknologi ini banyak membantu dalam segenap lapisan masyarakat kita. Media sosial ini juga merupakan antara medium untuk menyampaikan atau meluahkan perasaan masyarakat. Masyarakat pada zaman kini, terutamanya remaja, sering menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan TikTok untuk menyuarakan pendapat mereka mengenai sesuatu isu dan emosi. Namun, terdapat banyak faktor penggunaan media sosial yang dikhawatiri akan menjejaskan keterampilan berbahasa seseorang individu tersebut. Marilah kita bersama-sama melihat contoh isu yang terakhir ini, iaitu isu media sosial. Isu ini menunjukkan bahawa kecanggihan digital mampu untuk menenggelamkan keterampilan berbahasa yang sepatutnya ada dalam individu masyarakat Malaysia. Misalnya, singkatan ejaan yang digunakan dalam komunikasi media sosial berkemungkinan akan terbawa-bawa ketika membuat penulisan akademik atau penulisan ilmuan. Seperti perkataan saya yang disingkatkan menjadi SY. Dalam konteks ini akan berlakunya kesalahan ejaan tanda baca dan struktur perkataan yang tidak tepat. Isu ini menunjukkan bahawa kecanggihan digital mampu menenggelamkan keterampilan berbahasa yang sepatutnya ada dalam diri setiap individu masyarakat di Malaysia. Jelaslah bahawa komunikasi berkesan dapat dijalankan sekiranya tidak ada halangan yang berlaku sepanjang proses komunikasi tersebut dijalankan. Penggunaan bahasa semasa bertutur haruslah dikawal dan ditapis serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Isu-isu terkini mengenai keterampilan berbahasa haruslah diambil perhatian oleh kesemua masyarakat agar tidak berleluasa dan kita dapat melahirkan lebih ramai golongan yang matang dalam membuat sebarang keputusan. Intinya, sebagai masyarakat Malaysia yang seharusnya memiliki keterampilan berbahasa, kita seharusnya peka terhadap isu-isu keterampilan berbahasa yang berlaku dan berganding tangan dalam menangani isu ini demi memartabatkan bahasa kebangsaan kita di samping mencerminkan negara Malaysia yang masih tinggi perketinya meskipun hidup dalam kepelbagaian budaya. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.